2.4 aplikasi pembezaan. Rajah di sebelah menunjukkan sebahagian daripada lengkung. Okey, dia bagi dia punya persamaan dan titik-titik dia A, B, C. Ada A, B, C dekat sini. Cari ungkapan bagi dy per dx. Okey, y sama dengan 2x tambah 1 per x kuasa 2. Kalau nak buat pembezaan kuasa ni, x yang ada kuasa ni tak ada kat bawah, kita kena naikkan dia. Dia akan jadi 2x tambah x kuasa negatif 2. Bila kuasa kat bawah ni dan naik atas, kuasa dia akan tukar simbol lah. Baru boleh buat dy per dx sama dengan, so kita buat pembezaan 2 ni, 2x kita akan dapat 2. Yang ada x hanya akan tinggal nombor perkali je. Okay, negatif 2. Kuasa bawa pergi depan. Actually depan x ni 1 lah, tapi kita tak tulis. Negatif 2 darab 1 dapat negatif 2. X kuasa tolak 1. Negatif 2 tolak 1 negatif 3. So 2 tolak 2 per x kuasa 3. Lepas dah settle, turunkan balik yang kuasa negatif ni, jadikan dia positif balik. Ni ungkapan dy per dx. Dia nak kecerunan tangent bagi lengkung pada titik ABC. Ni adalah persamaan untuk dia punya kecerunan lah. Jadi dia nak tangent pada titik yang tertentu ABC. Kalau tengok dy per dx ni, kita ada x. Bila kita ganti dia punya x, kita akan dapat kecerunan pada x yang sekian-sekian lah. So kita gantikan nilai x. Untuk A, kita tengok x sama dengan 1 per 2. Muat tadi dy per dx sama dengan 2 tolak 2 per 1 per 2 kuasa 3. So kita dapat dua tolak 2 bahagi 1 per 2. Mak saya buat 1 bahagi 2. 1 per 2 pun boleh. Kuasa 3. So sama dengan negatif 14. So sini negatif 14. B, x sama dengan 1. Bila x sama dengan 1, dy per dx sama dengan 2 tolak 2 per, sebab tak x dekat bawah, 1 kuasa 3 sama dengan 2 tolak 2 bahagi 1, 2 lah, sama dengan 0. C, x sama dengan 2 dy per dx sama dengan 2 tolak 2 per 2 kuasa 3. Nampak tak x ni kita ganti. So 2 tolak 2 per 8. Dia akan jadi 1 per 4. So nak gabungkan kena samakan penyebut lah. Ni direct boleh guna kalkulator pun boleh. So 8. Okay, 8 tolak 1, 7. 7 per 4. Sekarang kita ada kecerunan tangent pada titik ABC. So A negatif 14. 0 dengan 7 per 4. B, untuk setiap titik ABC, nyatakan keadaan kecerunan tangent pada lengkung. Kita tahu dy per dx ni adalah persamaan untuk kecerunan. So dy per dx lagi besar daripada 0. Alamak, kecerunan dia positif. Kalau dy per dx kalau sama dengan 0, maksudnya dia punya kecerunan sifar. Sebenarnya benda ni bila sama dengan 0 ni, dia sebenarnya adalah pada titik minimum atau maksimum. Okay. dy per dx lagi kecil daripada 0, dia adalah kecerunan negatif. Okay. Contoh 13 tadi. Cari ungkapan dy per dx. Kita buat macam biasa. Kalau ada kuasa x ni yang kat bawah, kita naikkan supaya boleh buat pembezaan. Dapat jawapan. So dia sudah kira kecerunan dekat ABC. Dekat formula, dekat kita punya persamaan ni ada x. So bila kita gantikan x, kita akan dapat berapa dia punya kecerunan. So macam ni negatif 14. 0 dengan 1 3 per 4 lah. Ataupun 7 per 4 tadi. So dia sudah explain apa benda yang jadi. Bila kurang daripada 0, maksudnya kecerunan negatif. Tengok A ni dia turun bawah, so dia kecerunan negatif. Okay. B, tangent adalah 0, jadi kecerunan sifar. So B ni sebenarnya dia dekat ni lah. Ataupun dia kata garis tangent adalah mengufuk, dia dekat straight. Macam ni.
Si kecerunan tangent lagi besar daripada kosong, maksudnya positif lah. Positif ni dia naik ke atas ya. Ni graf. Ni menurun. Bila dia menurun, dy per dx kecil dari kosong. Bila dia naik, dy per dx lagi besar daripada kosong. Dia betul-betul dekat tengah-tengah antara menurun dengan menaik ni. Ini adalah dy per dx sama dengan kosong. Di mana ini adalah titik biasanya. Dy per dx ni, dy per dx sama dengan kosong. Kita guna untuk tahu titik maksimum atau titik minimum. Contoh 14, cari persamaan tangent dan normal kepada lengkung pada titik 25. Kita tahu bila tangent ni maksudnya dia adalah dia punya kecerunan. Contoh kalau kecerunan macam ni, normal mestilah macam ni, 90 darjah. So apa kaitan tangent dengan normal? Bila cakap tangent dengan normal, dia ada kaitan dengan dia punya kecerunan, di mana M1 darab dengan M2 sama dengan negatif 1. Ni bab 7, tingkatan 4 punya NMATS lah. Okay, coordinate geometry. Bila dia kata ada tangent dengan normal, dia punya kecerunan M1 darab M2 sama dengan negatif 1. Okay, right. Fx sama dengan x kuasa 3 tolak 2 x kuasa 2 tambah 5. Sekarang dia punya tangent, okay, bila kita cari dy per dx ataupun f1x, ini adalah merujuk kepada kecerunan tangent. Ni dy per dx ni adalah tangent. Okay, bila kita buat pembezaan, 3 ni bawa pergi depan, 3x, 3 tolak 1, 2. Lepas tu ni 2 darab dengan nombor depan ni, 2 darab negatif 2 dapat negatif 4. X, 2 tolak 1, 1. 1 ni tak payah tulis lah, sebab apa-apa pun kuasa 1 memang nombor tu balik lah. Okay, yang tak ada X akan jadi kosong. So ni adalah dy per dx. Sekarang dia nak kecerunan tangent dengan normal pada titik, dia bagi titik ni X dengan Y. Kalau tengok dekat kita punya kecerunan ni, kita boleh ganti kita punya X. Bila X sama dengan 2, kecerunan tangent adalah 3, 2 kuasa 2 tolak 4, 2. Sama dengan 3 darab 4 tolak 8, 12 tolak 8, 4. Ni adalah kecerunan tangent. So, kita tahu M1 darab M2 sama dengan negatif 1. Ataupun M2 sama dengan negatif 1 bagi M1, negatif 1 bahagi 4. Ini adalah kecerunan tangent. Tapi soalan nak persamaan. Y tolak Y1 sama dengan M X tolak X1. M ni kita dah ada dia punya kecerunan, titik pun kita dah ada 2, 5. So kita boleh ganti persamaan tangent sama dengan Y tolak Y1 adalah 5 sama dengan M. M adalah 4. X tolak X1 adalah 2. Y tolak 5 sama dengan 4X. 4 darab negatif 2 tolak 8. Y sama dengan 4X tolak 8 tambah 5. 5 masuk kawasan ni. 4X tolak 3. Okey, persamaan tangent. Kalau persamaan normal, Y tolak 5, saya tak masuk, sama dengan dia adalah negatif 1 per 4 X tolak 2. Y tolak 5 sama dengan negatif 1 per 4 X. Negatif 1 per 4 darab negatif 2, dia akan dapat, ni boleh potong, dia akan jadi negatif dengan negatif positif 1 per 2. Tak muat. Sinilah Y sama dengan negatif 1 per 4X. 1 per 2 tambah 5. 5 pergi sebelah jadi 5 1 per 2 ataupun 11 per 2 lah, mana-mana. Tambah 11 per 2. Okey.
contoh 14, tangent dengan normal. Apa yang kita buat, bila kita buat pembezaan, kita akan dapat ni adalah kecerunan tangent. So ni kecerunan tangent. Bila ganti dapat 4. So ni dia terus buat persamaan lah. Kita dah ada dia punya M. So kita ada M sama dengan 4. Titik pun kita ada 2, 5. Bila cakap pasal buat persamaan ni, ada banyak formula lah. Tak semestinya nak guna formula ni, nak guna formula Y sama dengan MX tambah C pun boleh. Cuma leceh lah, nak kena cari C dulu baru boleh ganti. Kalau guna formula Y tolak Y1 sama dengan MX tolak X1, automatik ganti je. Tapi still akan dapat jawapan sama lah. Okay. Kalau normal pula dia ganti dapat -1/4. Okay. Pun sama, bila kita nak buat persamaan ni ada banyak bentuk lah. Sama ada nak buat bentuk Y sama dengan MX tambah C boleh. Macam ni nak buat AY tambah BX sama dengan C boleh. Ataupun nak buat dalam bentuk pintasan pun boleh. Mana-mana lah, okay. X per A tambah Y per B sama dengan 1 pun boleh, mana-mana. Okay. Contoh 15, raja di sebelah menunjukkan sebatang jalan raya yang boleh diwakili dengan lengkung. Okay, so ni persamaan dia. Kumar memandu keretanya di jalan raya. Oleh kerana hujan, jalan tersebut menjadi licin menyebabkan Kumar tersasar di titik A lalu mengikut laluan AB yang merupakan garis tangent ni. Cari koordinat A. So tengok apa maklumat yang ada. Sekarang kita ada Y 1/2 X kuasa 2 tolak 2X tambah 2. Yang persamaan ni Y sama dengan 2X tolak C. Kita tahu kalau buat pembezaan kita boleh dapat dia punya kecerunan. Dekat sini pun memang dah nampak dia punya X tambah C. Jadi tengok dia punya M ni adalah 2. Sini M sama dengan 2. Daripada persamaan ni kita pun boleh cari dia punya kecerunan. So kita boleh bandingkan. Okay, tengok. Y sama dengan 1/2 X kuasa 2 tolak 2X tambah 2. dy per dx sama dengan, so 2 akan bawa depan, 2 darab 1/2 dapat 1. X 2 tolak 1, 1. Negatif 2X bila buat pembezaan dapat negatif 2. So X tolak 2. Ni adalah kecerunan. Di mana kita tahu kecerunan dia pun adalah 2. So, X tolak 2 sama dengan 2. X sama dengan negatif 2 pindah kanan. 2 tambah 2 sama dengan 4. Okay. Kita tahu benda ni dekat atas titik, atas lengkung yang ni. So, kita boleh gantikan je X untuk dapat Y. Y sama dengan 1/2 X kuasa 2 tolak 2X tambah 2. Bila X sama dengan 4, Y sama dengan 1/2 4 kuasa 2 tolak 2 4 tambah 2. So 4 kuasa 2 sama dengan 16 tolak 8 tambah 2. Potong-potong 8. 8 tolak 8 kosong dapat 2. Jadi koordinat A adalah XY lah. So, dia punya X 4. X dia 4, Y dia 2. Nilai pemalah C. So, Y sama dengan 2X tolak C. Kita ada titik dekat sini iaitu 4, 2. Bila gantikan 4 dengan 2 ni, Y sama dengan 2. 2X adalah 4 tolak C. 2 sama dengan 8 tolak C. C sama dengan, C akan masuk kawasan 2. 2 akan masuk kawasan 8. So, 8 kat sini, bila 2 pindah, dia akan jadi negatif 2, dapat 6. So, C sama dengan 6. Dia punya persamaan ni, Y sama dengan 2X tolak 6 lah. Dia tak minta. Just C sama dengan 6 lah. Okay. Contoh 15 ni tadi. So, apa yang dia buat? Okay. Ni persamaan ni, dia cari dy per dx. Sebab ni pun adalah tadi saya kata kecerunan lah. Lepas tu, dia bandingkan sama dengan 2. Dapat 4. Sama lah. Nanti dapat 2. Lepas tu untuk B tadi dia kata 4, 2 ni atas titik yang ni. Bila ganti darat dapat 6.
Contoh 16, diberi lengkung, cari koordinat titik pusingan bagi lengkung tu. Macam mana nak tahu titik pusingan? Titik pusingan dy per dx sama dengan kosong. Okay, so apa kita buat? Y sama dengan x kuasa 3 tolak 3x kuasa 2 tolak 9x tambah 11. So dy per dx sama dengan 3 bawa pergi depan jadi 3. X 3 tolak 1 dapat 2. So yang belakang ni 2 darab negatif 3 dapat negatif 6. So X 2 tolak 1, 1. Kuasa 1 ni tak payah tulis pun tak apalah. Okay, ni negatif 9X. Bila hanya ada X, kita ambil nombor je. 3X kuasa 2 tolak 6X tolak 9. Ni adalah dy per dx. Nak cari koordinat dy per dx sama dengan kosong. So, 3x kuasa 2 tolak 6x tolak 9 sama dengan kosong. Tengok, kita boleh keluarkan 3. Semua ni boleh bahagikan dengan 3. Jadi, kita kecilkan dia x kuasa 2 tolak 2x tolak 3 sama dengan kosong. Dan kita buat pemfaktoran. Ni negatif 3. So, 3 darab 1. Untuk jadikan negatif 3, mestilah yang ni 3. X tolak 3. X tambah 1 sama dengan kosong. X sama dengan 3, X sama dengan negatif 1. So, ada dua titik bila dy per dx sama dengan kosong, iaitu X sama 3 sama dengan X negatif 1. So, ni pemfaktoran ni kalau tak tahu macam mana, boleh direct guna kalkulator. Ada tutorial kalkulator saya buat. Ataupun boleh tengok form 2 dengan form 4 pasal pemfaktoran. Yang tu lagi detail lah macam mana nak buat manual punya kira-kira. Okay. Sekarang kita dah ada X. Bila X sama dengan 3, kita pun dah ada Y. Y sama dengan X kuasa 3 tolak 3X kuasa 2 tolak 9X tambah 11. Y sama dengan 3 kuasa 3 tolak 3, 3 kuasa 2 tolak 9 darab 3 tambah 11. So, kita dapat kalau tengok ni, 3 kuasa 3, 3 darab 3 kuasa 2 pun 3 kuasa 3. So, negatif 27, negatif 27 tambah 11, kita dapat negatif 16. Bila X sama dengan negatif 1, Y sama dengan negatif 1 kuasa 3, tolak 3 negatif 1 kuasa 2, tolak 9 negatif 1, tambah 11. Negatif 1 kuasa 3, negatif 1. Negatif 1 kuasa 2 dapat 1. Negatif 3 darab 1, negatif 3. Negatif 9 darab negatif 1, positif 9. Tambah 11. So, 20 tolak 4 dapat 16. Boleh direct guna kalkulator. So, yang ni, negatif 16. Bila Y negatif 16, X dia adalah 3. So, sini 3, negatif 16. Yang ni pula adalah negatif 1, 16. So, dia punya koordinat pusingan adalah 3, negatif 16 dengan negatif 1, 16. Contoh 16 tadi, so samalah macam apa yang dia buat. Dia buat pembezaan, lepas tu dia terus faktorkan macam ni. Okay, nak faktor, dia terus keluarkan 3 macam ni boleh, nak keluarkan kemudian pun boleh. So, apa benda 3 ni? 3 ni faktor sepunya terbesar lah, faktor sepunya terbesar. Kenapa senang kita nak faktorkan kalau kita dah kecilkan? Kita macam ni yang tadi. 3x kuasa 2 tolak 6x tolak 9. Apa yang kita buat? Kita akan cari faktor sepunya terbesar. Kita akan bahagi nombor yang boleh bahagi 3 ni sampai dah tak boleh bahagi dah. Tengok semua boleh bahagi 3. So, setelah dah tak boleh nak kecilkan. Contoh, kalau kita bahagi, boleh bahagi lagi, kita bahagi lagi sampai dah tak boleh bahagi dah. Okay. Bila dapat Y, kita ganti dapatlah X. Okay. B, tentukan sama ada setiap titik pusingan ialah maksimum atau minimum. Benda ni, kita guna D kuasa 2Y per DX kuasa 2. Kalau lagi besar daripada kosong, dia titik minimum. Kalau D kuasa 2Y per DX kuasa 2 kecil daripada kosong, titik
maksimum. Kalau minimum ni yang ni lah masa dia turun dan naik atas. Kalau maksimum ni masa dia naik dia nak turun. Okay. So kita kena cari d kuasa 2y per dx kuasa 2. D kuasa 2y per dx kuasa 2 sama dengan, kita buat pembezaan lagi sekali. 3, 2 darab dengan 3 dapat 6. X ni sama dengan x2 tolak 1. Negatif 6x jadi negatif 6. So sini 6x tolak 1. Kalau yang dah tahu 1 ni akan jadi 1, tak payah tulis lah. Terus jadi 6x tolak 6. So benda ni kita boleh gantikan x kita. Kita ada dua koordinat, 3 dengan negatif 1. Bila x sama dengan 3, d kuasa 2y per dx kuasa 2 sama dengan 6, 3 tolak 6, 18 tolak 6 sama dengan 12. Sis d kuasa 2y, d kuasa 2y per dx kuasa 2 lagi besar dari kosong. Jadi titik 3 negatif 16 adalah titik minimum. X sama dengan negatif 1. D kuasa 2y per dx kuasa 2 sama dengan 6. Kita gantikan x kita. Negatif 1 dekat dalam ni. 6 negatif 1 tolak 6. Kita dapat negatif 6 tolak 6. Negatif 12. Sis d kuasa 2y per dx kuasa 2 lagi kecil daripada kosong. Ini adalah titik maksimum. Titik negatif 1, 16 adalah titik maksimum. Okay, kalau tengok buku teks ni pun boleh, tapi ni cara panjang lah. Dia tengok before titik tu dengan after titik tu. Contohlah, kalau before titik tu naik, dekat negatif 1 ni, dy per dx ni dah sah-sah dekat titik kan, titik pusingan. So, dia tengok ni macam ni. So, dekat negatif 1 ni titik maksimum. Kalau yang 3 ni, before 3 dia turun, after 3 dia naik, dia adalah titik minimum. So sama je, tapi guna d kuasa 2y per dx kuasa 2 lagi senang lah. Lagi besar daripada kosong, titik minimum. Lagi kecil daripada kosong, titik maksimum. Tapi nak guna cara ni pun boleh, cuma agak panjang lah. Lepas tu dia pun explain lah. Negatif 1 per 16 titik maksimum. Dan yang ni adalah titik minimum. So dia buktikan kalau dia lukis graf dapat macam ni. But actually kalau jawab soalan macam ni tak payah nak lukis graf lah. Just kira guna cara saya tunjuk pun dah cukup. 17. Cari titik-titik pegun bagi setiap lengkung berikut dan tentukan sifat setiap titik pegun. Okey, untuk macam ni, titik pegun ni titik dekat pusingan ni lah. Nak tahu titik dekat pusingan ni, dia punya koordinat kena cari dy per dx. Kalau dy per dx sama dengan kosong, maksudnya dia adalah titik pegun. Dia dekat titik maksimum atau minimum. Okay. So, dia boleh jadi titik maksimum ataupun titik minimum. Tapi macam mana nak tahu titik tu maksimum ke minimum? So, kita kena buat peringkat kedua. Kalau d kuasa 2y per dx kuasa 2 lagi besar daripada kosong, maksudnya titik minimum. Kalau d kuasa 2y per dx kuasa 2 lagi kecil dari kosong, maksudnya titik maksimum. So, apa kita kena buat? Mula-mula, buat dy per dx sama dengan kosong untuk cari dia punya koordinat. Lepas tu, kita akan buat pembezaan peringkat kedua untuk tahu dia ni minimum ke maksimum. Baru kita boleh tentukan. Inilah nak tahu dia punya titik minimum ke maksimum lah. Alright. A, y sama dengan 2x kuasa 3 tambah 3x kuasa 2 tolak 12x tambah 5. dy per dx sama dengan, okay, nak pembezaan 3 akan darab dengan 2 dapat 6. X 3 tolak 1, 2. Okay, lepas tu 2 darab dengan nombor depan. 2 darab 3 dapat 6. X 2 tolak 1 dapat 1. Kuasa 1 tak payah tulis lah. Okay. Tolak 12x. Kalau ada x je, kita akan ambil nombor je. Dan kalau tak ada apa-apa, maksudnya kosong lah. So, dy per dx ni kita akan samakan dengan kosong. 6x kuasa 2 tambah 6x tolak 12 sama dengan kosong. Kita tengok semua ni boleh bahagi dengan 6. Betul tak? Kita nak kecilkan dia. Kita bahagi dengan faktor sebenarnya terbesar.
Okey, kalau bahagi 6 dapat X kuasa 2 tambah X tolak 2 sama dengan 0. So, ni buat darab silang ataupun boleh darab guna kalkulator lah. Kalkulator boleh tengok tutorial saya. Darab silang, okay lah, ni X. Yang ni mesti X kuasa 2. Yang ni mesti nombor belakang. Yang ni tambah. Yang belakang ni adalah X darab. Okey, sekarang ni yang belakang ni dia mesti yang tengah X. Untuk jadikan dia X, 2 ni mesti positif, ni negatif 1, negatif X. Negatif X tambah 2X. Ni boleh tengok form 4 dengan form 2 punya chapter lah, saya ajar detail. So, X tolak 1, X tambah 2 sama dengan 0. X sama dengan 1, X sama dengan negatif 2. So, kita tahu titik pusingan ni dekat X sama dengan 1, X sama dengan negatif 2. Kita nak tahu titik, kena ada XY. So, bila ganti X, kita patut dapat nilai Y. Kita dah ada persamaan untuk cari Y. Okay. Bila X sama dengan 1, Y sama dengan, gantikan dalam ni 2, 1 kuasa 3 tambah 3, 1 kuasa 2, tolak 12, 1 tambah 5. Kita dapat 2 darab 1 kuasa 3, 2 tambah 3 tambah, tolak 12. 12 darab 1, 12 lah, tambah 5. So, dapat negatif 2. Koordinat pertama 1, negatif 2. Bila X sama dengan negatif 2, Y sama dengan, ganti negatif 2 dalam persamaan 2, negatif 2 kuasa 3 tambah 3, negatif 2 kuasa 2, tolak 12, negatif 2 tambah 5. So, sama dengan 2, negatif 2 kuasa 3 sama dengan negatif 8, 2 darab negatif 8. So, 3 tambah 3 darab 2 kuasa 2 tolak, okey, negatif 12 darab negatif 2 dapat 24 tambah 5. Okey, 25. So, dia punya titik adalah negatif 2 dengan 25. Yang ni adalah 1 negatif 2, yang ni negatif 2, 25. Jadi, untuk tahu titik minimum atau maksimum, kita kena buat D kuasa 2Y, D kuasa 2Y per dx kuasa 2. 2 darab dengan 6 dapat 12X. Yang ni, 6X bila kita buat pembezaan dapat 6. Yang tak ada X ni akan jadi kosong lah. 12X tambah 6. So, benda yang kita boleh ganti adalah X. X dia 1 dengan negatif 2. Bila X sama dengan 1, D kuasa 2Y per dx kuasa 2 sama dengan 12 darab 1 tambah 6, kita dapat 18. Disebabkan dia lagi besar daripada kosong, jadi ianya adalah titik minimum. Okay. D kuasa 2Y per dx kuasa 2 sama dengan, ni bila X sama dengan negatif 2, kita dapat 12 negatif 2 tambah 6, negatif 24 tambah 6 sama dengan negatif 18. Disebabkan D kuasa 2Y per dx kuasa 2 lagi kecil daripada kosong, maka ianya adalah titik maksimum. Apa yang titik maksimum? Titik 1 negatif 2 adalah titik maksimum, adalah titik minimum, yang kat sini titik negatif 2, 25 adalah titik maksimum. Okey. Kalau tengok sini, sama juga dia buat dy per dx sama dengan kosong, dapat titik. Lepas tu digantikan dengan y untuk dapat 2 titik. Inilah negatif 2, 25 dengan 1 negatif 2. Jadi apa dia buat? Dia akan buat d kuasa 2y per dx kuasa 2 untuk ganti. Bila dapat negatif kecil daripada kosong, ianya adalah titik maksimum. Bila besar daripada kosong, ianya adalah titik minimum. D y sama dengan x kuasa 4 tolak 4x kuasa 3 tambah 1. Dy per dx sama dengan 4, awak pergi depan. Depan x ni actually 1. Awak tak ada nombor, just 4 lah.
X 4 tolak 1, 3. Ni 3 darab dengan nombor depan. 3 darab negatif 4, negatif 12. X 3 tolak 1, 2. dy per dx sama dengan kosong. Jadi 4x kuasa 3 tolak 12x kuasa 2 sama dengan kosong. Kalau kita tengok sekarang ni, faktor sepunya terbesar dua-dua ni, dia boleh keluarkan x dengan x kuasa 2. So sini kita akan dapat x tolak 12 bahagi 4x kuasa 2 dapat 3. So sama dengan kosong, x sama dengan kosong, x sama dengan 3. So ada 2. So kita nak check d kuasa 2y per dx kuasa 2 sama dengan ni, yang ni tadi. Okay. 3 darab dengan 4 dapat 12x. 3 tolak 1, 2. Yang ni 2 darab dengan negatif 12 dapat negatif 24x. Ni tadi, bila x sama dengan kosong, y sama dengan kosong kuasa 4 tolak 4. Gantikan kosong kat sini. So, y sama dengan 1. Kita ada titik 0, 1. Bila x sama dengan 3, y sama dengan 3 kuasa 4 tolak 4. 3 kuasa 3 tambah 1. Kita dapat 3 kuasa 4 tolak 4 darab 3 kuasa 3 tambah 1. So dapat negatif 26. Negatif 26. Jadi ini titik dia 3, negatif 26. Dia ada dua titik. 01 dengan 3, negatif 26. Sekarang gantikan d kuasa 2y per dx kuasa 2. Bila x kuasa kosong, d kuasa 2y per dx kuasa 2 sama dengan 12. Kosong kuasa 2 tolak 24 kosong. Sama dengan kosong. Kita tahu kalau dia ni lagi besar daripada kosong, dianya adalah titik minimum. Kecil daripada kosong, titik maksimum. Tapi benda ni adalah sama dengan kosong. Jadi 01 ni bukan titik minimum atau bukan titik maksimum. Dia adalah titik di mana dia tukar bentuk. Contohnya dia naik. Nampak tak, dia melengkung ke atas. Lepas tu dia melengkung ke bawah. Ini adalah titik di mana d kuasa 2y per dx kuasa 2 sama dengan kosong. Dia adalah pertukaran titik pusingan. Tapi dia bukan titik maksimum atau minimum. Okay. Kalau yang ni x sama dengan 3. D kuasa 2y per dx kuasa 2 sama dengan 12. Tengok sini. Sini 3 kuasa 2 tolak 24 darab 3. So kita dapat 12 darab 3 kuasa 2 tolak 24 darab 3. Dapat 36. D kuasa 2y per dx kuasa 2 lagi besar daripada kosong. Maksudnya 3 negatif 26 adalah titik minimum. B. Okay, tadi apa dia buat sama dy per dx. Lepas tu cari dy per dx sama dengan kosong untuk cari nilai x. So bila dia ganti x sama dengan kosong. Okay, ada dua titik. 01 dengan 3 negatif 26. Bila diganti x sama dengan kosong, d kuasa 2y per dx kuasa 2 sama dengan kosong. Jadi dia cek apa yang jadi ni. Okay, kalau tengok, kosong ni adalah titik yang di mana titik dia tukar pusingan. So dia tengok, before dengan after. Kat before dia turun. Lepas tu dia straight. Lepas tu dia turun balik. Jadi dia mesti bertukar arah. Tapi dia turun, nampak lengkuk ke bawah, ni lengkuk ke atas. So ni adalah dia punya titik. Okay, dia kata daripada jadual didapati dy kepada dx berubah kepada negatif kepada sifar, kemudian kepada negatif sekali lagi. Tiada perubahan bila x menekuk melalui O. Jadi 01 ni kita panggil titik lengkuk balas.
Okay, lepas tu dia check pula bila X sama dengan 3 lagi besar daripada kosong. So ni titik minimum. Satu titik lengkap balas, satu titik minimum. Contoh 18, sebuah kilang ingin menghasilkan tin makanan berbentuk silinder yang diperbuat daripada beberapa kepingan aluminium dengan isi padu 512 cm. Jadi isi padu dia adalah 512 cm padu. Dia tengah cakap pasal silinder, isi padu silinder pi J kuasa 2T sama dengan 512. Okay. Permukaan melengkung dibentuk dengan menggulung sekeping aluminium berbentuk segi empat tepat, manakala bahagian atas dan bawah tin dibentuk dengan memotong keluar dua buah bulatan daripada dua keping aluminium berbentuk segi empat sama. So dia kata yang panjang tu dia akan segi empat tepat, yang bulatan ni dia buat daripada segi empat sama. Segi empat sama ni dia potong untuk buat bulatan. Okey, lepas tu dia keluarkan bulatan nama, patutnya penuh lah ni bulatan. Okey, ni pun sama. Okey. Cari jejari, dia nak jejari tapak supaya jumlah luas permukaan semua kepingan aluminium adalah minimum. Dia nak jejari tapak bila luas, nampak tak, luas permukaan minimum. So DL per DJ ni yang kita nak. Kita tengok sekarang apa yang kita ada. So luas ni macam nak kira luas aluminium yang dia guna. Bukaan ni formula dia adalah 2 pi J. 2 pi J adalah panjang ni, yang ni adalah T. Jadi 2 pi jejari darab dengan tinggi. Lepas tu kita tengok ni untuk luas yang ni adalah jejari, betul? Jadi sini adalah 2 jejari. Sini pun sama, segi empat sama, 2 jejari. Dia ada 2 tambah dengan 2 2J kuasa 2. Nampak tak? 2J darab 2J, 2J kuasa 2. Lepas tu ada 2 biji kat sini. So 2 depan. Jadi kita dapat 2 pi JT tambah 2 kuasa 2, 4. 4 darab 2, 8. 8J kuasa 2. Kita nak DL per DJ. Kalau kita tengok sini, kita tak nak T ni. Apa kita buat? Kita akan ambil yang atas ni, gantikan dia punya T masuk sini supaya kita ada L, tapi L dalam sebutan J je. Kita tak nak T ni. Okay. Ke sini. Pi J kuasa 2T sama dengan 512. T sama dengan 512 bahagi pi J kuasa 2. Nampak tak? Pi J kuasa 2 ni kita bawa pergi kanan. Sekarang kita dah ada T, boleh ganti dekat sini. L sama dengan 2 pi J 512 per pi J kuasa 2 tambah 8J kuasa 2. Kalau tengok sini, alamat pi boleh potong, J pun boleh potong, tinggal 1J je. Okey, sama dengan 2 darab 512 dapat 1024. 1024 per J tambah 8J kuasa 2. Kita nak buat DL per DJ. Kalau DL per DJ, J ni kena naik atas lah. Dia tak boleh kat bawah. Yang benda yang kita nak buat pembezaan tu kena kat atas. L sama dengan 1024. J ni sebenarnya J kuasa 1. Bila naik, J negatif 1. Yang ni bila kita buat ni macam biasa 8J kuasa 2. So DL per DJ sama dengan, macam mana nak buat? Negatif akan darab dengan depan. Negatif 1 darab 1024. Negatif 1024. Lepas tu kuasa ni akan tolak 1. Negatif 1 tolak 1. Negatif 2. 2 akan darab dengan 8. Kita akan dapat 16. J tolak 1. 2 tolak 1. 1. So kita boleh stop sampai sini. Tapi untuk masukkan jawapan, yang ni kena tukar balik kuasa positif. 1024 per J kuasa 2 tambah 16J.
kita tahu dia titik minimum. So, dl per dj sama dengan kosong. Titik minimum atau titik maksimum mesti sama dengan kosong. Jadi, negatif 1024 per j kuasa 2 tambah 16j sama dengan kosong. So, nak hapuskan pecahan, semua darab dengan j kuasa 2. So, ni akan terhapus. Ni akan dapat 16j kuasa 3 tolak 1024 sama dengan kosong. 16j kuasa 3 sama dengan 1024. J kuasa 3 sama dengan 1024 bahagi 16. Okey, kalau tengok ni 1024 bahagi 16 dapat 64. J kuasa 3 sama dengan 64. J sama dengan punca kuasa 3, 64. Kita dapat 4. Jadi dia nak jejari tin dalam cm. Jejari adalah 4 cm. Ini contoh 18 tadi. So, mula-mula bila dia bagi soalan, kita keluarkan apa yang dia bagi. Yang dia bagi tadi isi padu. Lepas tu dia kata pasal luas permukaan, di mana luas permukaan ni dia guna segi 4 tepat dengan segi 4 sama. So, apa kita buat? Tambah 2 luas segi 4 sama, tambah dengan yang panjang ni. Dia nak J. L pula minimum. Bila L ni minimum, kita tahu dia akan jadi dl per dj. So, kita tengok balik daripada apa yang kita ada ni, kita ada T. T ni tak nak. Kita boleh ganti kat sini supaya L kita ni hanyalah ada sebutan J. Kemudian baru kita buat dl per dj sama dengan kosong. Bila kita gantikan T, dapat L ni. Kemudian, bila samakan dengan kosong, kita dapat J sama dengan 4. So, ni dia buktikan balik. Kalau kita ganti, tunjuk bila kita buat D kuasa L per DJ kuasa 2, kita gantikan balik. Kita guna J yang kita dapat 4 tadi. Kita akan dapat 48, di mana ini adalah titik minimum. Dan jejari tapak adalah 4 cm. Dia macam nak buktikan lah yang benda ni memang minimum lah.